سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علمه كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini pendapat situ dah. Ini pendapat kebanyakan ulama, yakni ulama Syafi'iyah. Mana ini pendapat ni? Iaitu pendapat yang mengatakan tidak sunat bersugi kemudian daripada gelincir matahari sehingga masuk matahari, yakni sehingga tenggelam matahari nah. Bagi orang yang shaim, yang berpuasa. Tak sunat tu apa hukumnya? Nah, khilaful aula ke? Nah, menyalahi yang aula, yang lebih utama ke tak, malahan makruh dia kata. Jadi hukum di sininya ialah makruh. Tu makruh kita bersugi bagi orang yang berpuasa kemudian daripada gelincir matahari sehinggalah masuk waktu maghrib. Ini tidak kira sama ada puasa yang wajib, puasa fardu tu sama ada fardu Ramadan ataupun fardu nazar. Nah, fardu kifarah, nah, bayar kifarah dan sebagainya itu pun fardu juga. Atau puasa sunnah. Sunnah tu banyaklah, nah. Baik. Kerana apa tu pendapat kebanyakan ulama katanya makruh lis-shaim bagi orang yang berpuasa. Nah, makruhun lis-shaimi ba'da zawali. Nah, tu al-istiyaku. Nah, maknanya makruh bagi orang yang berpuasa kemudian daripada gelincir matahari iaitu bersiwak. Itu dah. Kerana berpegang. Begitu. Kerana berpegang kepada hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tu hadis Nabi lah. Bukan hadis Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Gitu. Kerana berpegang kepada hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ni muttafaqun alaih. Mana bunyi hadisnya? La khalafu la khalufu famis shaimi. Nah, la khalufu famis shaimi. Boleh baca atau la khulufu famis shaimi. Boleh dua. La khulufu famis shaimi atau la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Itu dah. Tengok terjemah dia dulu. La khulufu famis shaimi ni apa artinya? Bahawa bau mulut. Bau tu bukan bahu. Nah, bahaya heja dulu tu bahu. Nah, bahu tu makna bau lah, bau. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak wangi yang bernama miski. Miski ni kasturi lah. Tu. Maksudnya apa tu? Jangan kita gitu orang hak puasa tu hak kata nak cium nanti bau wangi pergi pada kasturi yang khabar lah hadisnya. Jangan ambil literal lah kata. Nah, maksudnya inna raihata famis shaimi,
Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tu afdalu min raihatil miskil matlubati li salatil jum'ati wal aidaini. Lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah berbanding daripada raihatil miski, bau miski, bau kasturi yang dituntut sunat pada syaraknya ketika mana kita nak pergi semaya Jumaat dan 2 hari raya. Itu maksud gitu. Jadi kalau kira-kira zahir tu mulut orang puasa tu kat dah lama tak bercakap. Duk diam lama, tahan lapar. Kalau ya wah sekali agak bang boleh kira agaklah. Itu sekira-kira hissi. Sekira-kira hissi. Sekira-kira maknawinya bau dia tu lebih afdal daripada bau kasturi yang dituntut ketika mana nak pergi semaya Jumaat dan semaya hari raya Idul Fitri yang Idul Adha. Sampai tahap tu. Tu di sisi Allah Ta'ala. Dan boleh tak benda hak maknawi tu jadi hissi? Boleh saja. Iaitu walaupun mulut dia tu tak buah gigi kerana orang panggil berpuasa, lepas daripada gelincir zawalul syamsi, kemudian daripada zawalul syamsi, gelincir matahari, tak bau busuk, bau sedap. Boleh? Kerana Allah Ta'ala yang bagi boleh bau sedap, bau busuk dan sebagainya. Macam orang-orang hak mati syahid. Orang hak mati syahid di Palestin tu kan? Walau hancur tubuh tu, tapi orang hak hadir mengumpul jenazah syuhada tadi tu, dia jadi saksi kata bau macam kasturi. Bau wangi macam kasturi. Berapa hari dah ni? Berapa hari dah duduk bawah-bawah bangunan berapa kena bom berapa kan? Tapi bau sedap. Sebaliknya banyak askar Yahudi Zionis laknatullah tu, walaupun duduk dalam bekas mayat, comel buku dalam peti sejuk, orang Zionis dia sendiri pun nak mutah, tak nak masuk tu. Boleh, tak ada masalah. Benda maknawi tu awak nak jadi hissi pun boleh. Tu benda maknawi tu nak buat jadi hissi pun boleh. Artinya bau mulut orang yang berpuasa tu, asal bau dia sedap di sisi Allah lebih daripada kasturi itu maknawi. Tapi kalau nak jadi hissi, mana kita ni pun boleh kesal. Sedap bau mulut dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada apa-apa. Tapi karamah lah tu. Karamah lah tu. Amrun khariqul lil adati, perkara yang mencari kena adat. Tu. Di dalam hadis yang lain ada membayangkan bahawa bau mulut yang dimaksudkan itu ialah bau yang di sebelah petang. Membayang saja tu. Bukan kata secara soreh-soreh tak. Mafhumnya apa? Kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan, jangan dihilangkan. Itu mafhumnya daripada hadis yang lain itulah. Mafhum daripada hadis yang lain, bahawasanya mulut yang dimaksudkan bau wangi itu ialah mulut yang di sebelah petang. Mana sebelah dekat-dekat nak bokok. Sebelah petang dah. Sebelah lah ke pahasa ke gitulah kalinya. Jadi reti daripada mafhum hadis itu, mafhum tu ma fuhima minal mantuq. Mafhum ni maknanya makna yang difahami daripada lafaz hadis. Lafaz hadis tak ada sebut. Dan saya cari pun tak jumpa lagi. Sibuk tak pun tak ada nak jumpa, tak ada nak cari. Mana hadis yang mengatakan bau mulut yang dimaksudkan tu ialah bau yang di sebelah petang. Mungkin ada kot tu. Kita tak jumpa cari tu. Jadi mafhum daripada hadis yang dia sebut, hadis yang lain tu kita kena buat homework sikit lah. Kena cari. Kena buat kerja sikit. Tu cara penulis ni dia nak suruh kita rajin bermurajaah, merujuk, mengulang kaji, homework macam sekolah anak-anak kita lah. Bukan dia kena suak mau ke cikgu dah. Dia suruh buat kerja rumah.
Jadi dia tak sebut. Di dalam hadis yang lain. Yang lain tu hak mana? Mu cari sendirilah. Okey nak kena aku belakang suat. Nak gitu lah. Kita pun kena lah belek. Oh, cakap duk belek lah. Nah, sibuk ni. Dah. Jadi kena cari. InsyaAllah ada tu. Nah, yang mana mafhum daripada hadis yang lain tu, yang dimaksud kau orang panggil bau sedap tu ialah bau mulut sebelah betul. Jadi erti daripada mafhum, mana difaham daripada mafhum tu, bila dah bau sedap, moleklah diperkekal. Jangan diubah-ubah lagi. Mana gitu. Dah. Habis. Tapi biasanya, orang nak bau, orang panggil tidak bau busuk mulut kalau dia puasa ni, orang hak banyak, apa dia panggil? Mulut dia tu tidak diam. Artinya penuh dengan baca Quran, zikrillah, nasihat dan sebagainya. Akhirnya dia bau mulut dia tu tidak bau seperti orang yang tidak buh gigi. Pasal dia kecek semua, nak gerak semua. Sebab kalau apabila kita duduk diam, lama senyap, tak bercakap, itu air liur kita tu akan mengeluarkan orang panggil bau dalam mulut kita. Tu. Tetapi ni istidrak pada kata makruh. Malahan makruh. Tetapi ini istidrak pada kata malahan makruh. Mana? Sungguh pun kata jumhur ulama menghukumkan makruh istiak shaim ba'da zawal. Tetapi Imam Nawawi, Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi, itu Syaraf bin Yahya An-Nawawi, itu nama dia sebenar. Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Nawawi itu bukan nama dia, Nawawi itu nama kampung dia. Dia sahur jadi nama kampung. Hingga kitanya dia ambil nama Nawawi tu. Nawawi ni. Ada seorang tokoh ulamanya, nama dia Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu pun tokoh ulama besar di Nusantara, mati di Mekah. Ada banyak kitab tafsir pun ada dia kitabnya. Sehingga digelar dia di Mekah Al-Mukarramah Nawawi Al-Thani, Imam Nawawi yang kedua. Itu Imam Nawawi Al-Jawi. Adapun Imam Nawawi sini bukan dia. Itu Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi ni ulama yang kalau kira-kiranya ulama mujtahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i. Dia orang panggil bersetentangan dengan pendapat dianya Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Bawah lagi tu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Gitu dah. Tapi hak ni dia bukan nak rayak pendapat dalam Syafi'iyah ni. Ini dia panggil ikhtiarat, dia panggil. Ikhtiarat ni mana pendapat-pendapat yang tersendiri Imam Nawawi tak sama dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Itu maksud gitu. Itu dah. Mana? Tetapi Imam Nawawi berpendapat, ini dipanggil ikhtiarat Imam Nawawi ni. Tidak makruh bersugi bagi orang yang berpuasa. Sama ada di sebelah pagi atau sebelah petang. Dianya tak makruh dia. Sama dalam kitab Zubat kata ammastiyaku shaimin ba'da zawali fakhtiyara lam yukrah wa yahrumul wisal. Ammastiyaku shaimin ba'da zawali fakhtiyara lam yukrah. Adapun bersugi bagi orang berpuasa kemudian daripada gelincir matahari, fakhtiyara, maka yang dipilih oleh Imam Nawawi lam yukrah, tidak makruh. Itu dah dalam kitab-kitab Arab yang kata waqtaral Imamun Nawawi adamal karahati, dan telah memilihlah oleh Imam Nawawi tidak makruh istiyaku lisaimi ba'da zawali. Tidak makruh bersiwak, berberus gigi, bersugi bagi orang yang berpuasa kemudian daripada
zawal. Semua dia daripada gelincir matahari. Tak makruh. Ini dia panggil ikhtiarat Imam Nawawi. Ikhtiarat ni mana? Pendapat tersendiri Imam Nawawi. Kerana apa? Tidak makruh. Kerana dalam hadis tu, dalam hadis yang kita baca tadi, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil miski tadi tu. Bau mulut orang yang berpuasa terlebih wangi di sisi Allah Taala berbanding daripada bau kasturi. Itu Imam Nawawi faham, itu bukan nak cerita makruh. Itu hadisnya memuji orang yang berpuasa saja. Nah, hadis tu menunjuk di atas pujian di atas orang puasa. Bukan nak cerita hukum makruh. Itu cara Imam Nawawi faham. Tu. Tidak menunjuk kepada tegahan. Hadis tu nak cerita kata Tuhan puji mulut orang puasa ni lebih wangi daripada bau kasturi. Bukan Tuhan nak larang jangan bergigi lah. Bukan. Tu cara Imam Nawawi pilih. Pendapat dia berdasarkan hadis tadi. Beza. Kalau hak ulama jumhur Syafi'iyah tadi, bila dah Tuhan kata bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah berbanding daripada bau kasturi. Secara lazimnya, mafhum dengan secara automatiknya, dah kalau lebih wangi lagi, jangan dibuat hilang lah. Jangan dibuat gigi. Tu dia faham dengan secara lazim. Faham dengan secara automatik. Dah bila Nabi kata bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah berbanding bau kasturi. Kasturi wangi tak? Wangi. Tapi di sisi Allah mulut orang hak puasa lebih wangi lagi daripada tu. Bermakna kalau lebih wangi, jangan buat hilang lah. Tak kena nak ambil hak kurang. Berbanding hak lebih. Maka sebab tu, ertinya jangan buat hilang. Mafhum dengan secara lazim, jangan buang gigi. Jangan istiak. Jangan bersiwak. Tu. Imam Nawawi pula kata, bukan lagu tu. Hadis tu Nabi kata, bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah berbanding bau kasturi. Itu nak cerita puji. Dia panggil mafhum dengan secara mutabaqah. Mafhum dilalah dengan secara mutabaqah, muafaqah. Di hadis tu puji tak dia panggil? Bau wangi dia lebih wangi daripada perfume dia tu pakai lagi. Adakah dia nak suruh jangan pakai perfume tu? Tak. Tapi nak puji kata perfume awak lebih wangi daripada perfume tu. Kayak gitu. Menunjuk ke orang panggil puji, bukan menunjuk tegah. Bukan jangan pakai perfume tu, ikut mung nak pakai perfume tu, ikut mung lah. Mana gitu. Kayak gitu. Wangi perfume apa awak pakai ni? Perfume apa-apa tak kira lah ya. Wangi pada perfume ni lagi. Perfume ni sedap lagi. Apa tu nak cerita? Puji. Bukan jangan pakailah perfume ni sebab perfume ni lebih wangi daripada perfume ni. Dah. Bukan menunjuk tegah. Menunjuk puji. Maka sebab tu Imam Nawawi pilih tak makruh. Tak ada makruh apa-apa Dah kalau bau busuk mulut gak beruh lah. Nak gitu. Tak kira zawal tak zawal. Tu cara Imam Nawawi pilih. Pendapatnya tidak makruh. Itu dipanggil ikhtiarat Imam Nawawi. Jadi kita hak jumhur Syafi'iyah makruh. Kalau boleh kita elak lah. Benda makruh tu. Tapi kalau tak tahan sangat bau busuk bangang mulut. Tak gamuk nak kecek dengan orang ni. Tu malaikat kalau hak pakar-pakar ni boleh nyaman sikit. Boleh nyaman sikit kalau hak pakar-pakar ni ikut ke apa tak bang dia sekat dah. Kalau pakar gon ni ke apa ni masker dah. Tapi kalau hak jenis macam kita hak tak pakar penutup ke apa ni kak. Berat kacik dengan orang ni. Beruh dah ambil dah pendapat Imam Nawawi. Jadi, kesimpulannya, kesimpulannya, barang siapa hendak bersugi sebelah petang, bila sebelah petang tu lepas zuhur lah, mana zawalus syams, gelincir matahari, tu kan orang panggil lepas zuhur, masuk zuhur. Dalam masa berpuasa, yang dalam keadaan dia tu berpuasa,
Ya dalam masa berpuasa mana hal keadaan dia seorang tu berpuasa. Ya tak semestinya masa puasa, kat lalu masa puasa Ramadan lah. Nah, masa hari ataupun hari-hari sunat tu isni qami ke apa. Tapi kalau dia puasa, keadaan dia puasa je. Nah, kenalah. Kena ni maknanya sayugialah. Begitu dah. Sepatutnya lah ia barang siapa tu berpegang kepada pendapat Imam Nawawi itu. Jadi kata, makruh ke buh gigi lepas zuhur ni? Imam Nawawi kata dah. Gitu dah. Gitu ya, gitu ya. Nah, jangan kata, makruh ni buh gigi lepas zuhur. Cara kau makruh-makruh, kita babusuk mulut ni nak buh gigi tak kira. Jangan gitu. Jadi tak hormat pendapat ulama pula. Kita meraih pendapat ulama ni, jangan kita menghina pendapat ulama yang lain, jangan. Ulama kata makruh itu pendapat ulama. Qaul, ma zahaba ilaihi, pendapat yang diperjalanikan kepadanya pendapat. Kalau kita tak pilih pendapat tu, kita pilih pendapat lain. Luah khilaf kan? Khilaf ni luah. Itu. Khilafu ummati rahmatun. Khilaf ulama umatku ni ialah sebagai rahmat. Jangan kita buat jadi sebagai azab. Sebagai kelahi. Jangan. Jadi sebab tu sayugianya kalau kita orang puasa, nak buh gigi juga lepas zuhur, ba'da zawali syamsi. Maka kalau orang tanya, makruh ni, apa yuk buh gigi ni? Imam Nawawi kata dak. Gitu ya. Imam Nawawi kata dak. Okey. Senang kan gitu. Jangan kata, makruh po. Ngaruk belaka tu. Imam Nawawi kata tak makruh. Walaupun kita kata pendapat Imam Nawawi kata tidak makruh pun, tapi kita tu menghina pendapat ulama lain. Itu tak molek dah. Tak comel dah. Habis. Kemudiannya hak dia tak cerita sininya hukum wajib. Dia ceritanya hukum sunat atau hukum asar dah. Kemudian hukum makruh. Yang kedua dia cerita sini, makruh bagi orang puasa tadi. Kemudian ada tak wajib orang panggil bersugi? Ada. Satu, wajibun hukumnya bersugi idza tawaqqafat alaihi izalatun najasati. Wajib hukumnya kita buh gigi apabila terhenti kerana berberus gigi itu oleh hilangkan najis. Ada najis. Darah okey. Darah najis tu darah. Darah tu najis. Ataupun apa tak kira lah. Wa izalatu rihin karihatin. Dan menghilang orang panggil bau yang keji li solatil jumaati kerana nak pergi semaya Jumaat. Itu kerana menyakiti orang itu haram. Dengan bau mulut kita duk baca Fatihah. Bismillah. Allah menata ni bulu pembangkai. Menyakiti orang dah. Menyakiti orang dah haram. Maka wajib menghilang benda haram dengan beruh gigi. Wa iza nazarahu, dan apabila nazalah ia seorang akan siwak istiak, berbuh gigi. Itu hukumnya wajib. Kalau anak saya, wallahi demi Allah, kalau anak saya dapat 10A atau anak saya dapat masuk MRSM macam tu, saya nak buh gigi. Dia kata anak dia boleh masuk MRSM sungguh, wajib dia buh gigi. Nazar. Boleh, sah. Boleh lah nazar, benda sunat. Nazar ni boleh benda hak sunat. Dia tak boleh benda wajib, apalagi benda haram. Benda makruh pun tak boleh. Benda wajib. Kalau saya dapat ni wajib atas saya, wallahi wajib atas aku kalau dapat ni semaya zuhur. Mana boleh. Tak dapat pun wajib semaya zuhur. Habis. Kemudian yang dia tak royak juga yang sini ialah khilaful aula. Menyalahi yang afdal. Hukum bersugi ada juga menyalahi yang afdal. Mana? Iaitu astiyaku bisiwaki ghairihi biridahu. Kita beruh gigi, kita memberus gigi, al-istiyaku, memberus gigi, bisiwaki ghairihi, dengan berus gigi orang lain, tapi biridahu. Dia tahu, dia reda, dia izin. Biiznihi wa ridahu. Dia izin, dia reda. Buh gigi tak bawa. Pinjam buh gigi saya. Mak, pinjam buh gigi bawa busuk nang aku ni. Saya kata, berat mu ni. Ambil lah. Dia izin.
Ya redha. Nah, maka ketika tu hukumnya khilaful aula. Belilah saya lema berapa je. Nah. Tu. Illa melainkan tidak jadi hukum khilaful aula litabarruki kerana nak ambil berkat. Tu dah. Niat nak ambil berkat. Nak ambil berkat sebab bawa mak tu hafiz Quran ke. Nah. Hafal hadis Riyadhus Shalihin ke. Nah. Hafal alfiyah ke. Ataupun kuat zikir ke. Aku nak tupai berkat mulut dia. Mak, pinjam beri gini mo. Nak beri gini. Buat apa? Tabarruk. Ambil berkat. Jika tu tidak khilaful aula. Faman dubun boh ke sunat juga. Sunat dah. Sunat. Ni moleklah kalau boleh buat dengan ibu bapa dah. Dengan orang tua sendiri. Dengan suami isteri, tahan lah. Tapi tak ada masalah. Tabarruk ni tidak semestinya dengan suami isteri ke apa. Dengan ibu bapa. Nah, karena Nabi kata syu'ul mukmin barakah. Bekasih orang mukmin tu ada berkat. Kita raya orang mukmin tu kena hubungi suami isteri atau adik-beradik bahawa ada berkat dah. Nah, tak kira dah. Siapa pun. Jadi kalau kita niat nak ambil berkat, tabarruk dia panggil, nak ambil berkat. Maka ketika tu tidak khilaful aula. Tapi biiznihi lah dengan izinnya. Jangan curi. Curi buri orang lepas tu. Nah, mana ambil beri aku? Ambil berkatmu tak boleh. Nah itu hukum yang ketiga, yang itu haram dia panggil haram. Tak ada khilaful aula dah. Wajib khilaful aula haramun. Dia tak sebut dah ni. Haram bila? Izakana apabila adalah al-istiak tadi tu, memberus gigi tu bisiwaki ghairihi, dengan buruh gigi orang lain. Biduni iznihi waridahu, tanpa keizinannya dan keredaannya. Bahkan walam ya'lam biridahu, padahal dia tidak tahu dengan keredaan tuan punya buruh gigi tu, maka hukumnya haram, termasuk dalam umum haram menggunakan barang orang lain. Boleh guna walau buruh gigi ya. Gigi tengok, mana basah buruh gigi aku ni. Oi, siapa guna buruh aku ni? Aku nak dia. Haram. Tak boleh tanpa izin orang. Tuai dia. Itu dah. Habis. Tapi kalau dia tahu tuai dia redha, tadi walam ya'lam biridahu, kalau dia tidak tahu dengan redha tu aja. Kalau ya'lam, dia tahu tuai dia akan redha. Sebab dia ada beradik ke, suami isteri ke, memang minta izin. Tak minta izin tapi dah tok lelaki tu gak biar dah. Lebih pada buruh gigi ya. Hati kau tu makruh. Nah, sebab tak minta izin. Kena biiznihi, kena minta izin. Itulah, kena minta izin. Nak ayat kata umumnya nak guna barang orang kena minta izin. Tak sampai tahap haram tapi makruh. Pasal kita pergi guna barang orang tanpa minta izin. Tapi kita tahu dia akan redha. Pasal adik-beradik kita, Ustaz. Ataupun bini kita, tok lelaki kita. Kayak gitu. Dia akan redha. Tak puas hati kita semua. Nah? Habis itu. Itu beberapa hukum-hukum tu lah. Kemudian dia kata sini sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Sunat bersugi dengan tangan kanan. Mana guna tangan kanan? Karena Nabi SAW suka perkara-perkara yang mulia-mulia ni, mana membersih dan sebagainya itu dengan tayammuna dia panggil, dengan menganan. Tu. Dengan guna tangan kanan. Lepas tu nak mula di mana? Kita nak buruh gigi tu. Mulakan sebelah kanan mulut. Ulah kanan mulut dulu buruh gigi. Digosokkan kepada langit-langit mulut perlahan-lahan. Tu. Mana ke atas dulu. Langit-langit mulut. Dan digosok atas gerusi gigi dan lidah. Habis Jadi bukan buruh gigi tu buruh gigi saja dah. Langit-langit mulut
gusi gigi. Nah, gigi itu sendiri dan lidah pun sunat kita buh gigi. Gitu dah. Habis. Kemudian dia kata fadilat. Fadilat sini mana kelebihan bersugi itu amat banyak. Itu kita sebut dah gitu deh. Tu. Kelebihan bersugi, fadilat bersugi itu amat banyak. Mana amat banyak? Setengah daripada amat banyak ialah 2 rakaat semua. Ni hadis Nabi ni, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu lebih elok, yakni lebih afdal. Apa makna ai afdal? Ai aktsaru sawa. Lebih baik, lebih elok. Daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Yang ambil hadis tu. Raka'atani 2 rakaat kita semaya. Tu tak kira sunat ke, wajib ke, 2 rakaat. Tapi bisiwakin, hal keadaan kita semaya 2 rakaat tadi tu dengan berberus gigi. Dengan bersugi. Itu khairun, lebih baik. Mana lebih baik? Lebih banyak pahala. Gitu. Min 70 rakaatan, lebih daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin. Dengan tanpa bersiwak. Kita kan nak rebut pahala. Sebab tu rebut je pahala kalau ada. Cuma pahala kita rebut tu ada orang panggil pahala ajrun azim, pahala yang besar. Ada ajrun yang tidaklah apa yang panggil semua ajrun azim, tapi tidak besar sebagaimana besar kalau kita buat. Mana? Seperti kaedah kata makana aktsara fi'lan aktsara sawaban. Barang yang terlebih banyaklah pada perbuatan, maka barang tersebut terlebih banyaklah pada pahala. Itu kaedah dia. Seperti semaya. Kalau kita semaya sunat wudu 2 rakaat. Lepas tu semaya pula sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu semaya pula sunat qabliyah 2 rakaat. Jadi berapa dah tu? 6 rakaat. Nak banding dengan orang hak semaya 2 rakaat tapi dia gabung habis niat. Semalam Kak Rashidah ada atas video. Saya dah tengok sekejap je. Betul dah tu, tak ada masalah sebenarnya. Betul, tak ada masalah, boleh gabung. Karena semaya sunat ni dia ada 2 kan. Semaya sunat mutlak dan semaya sunat maksudah. Dia ada semaya sunat mutlaqah, ada semaya sunat maksudah. Adapun semaya sunat mutlaqah, itu kita boleh gabung niat tu. Di berapa banyak? Boleh. Semaya sunat mutlak dia panggil. Ada semaya sunat yang hukumnya seperti sunat mutlak. Seperti tahiyatul masjid. Sunat wudu. Sunat ba'diyah qabliyah tu. Apa lagi? Sunat hajat. Sunat istikharah. Itu semua tu orang panggil seumpama sunat mutlak. Maka hukum orang panggil sunat mutlak ni kita boleh gabung. Boleh gabung. Buat banyak mana Ustaz? Banyak lah kalau nak boleh ke. Dalam kitab Safinatus Shalah tu disebut hingga 18. 18 bukan 5. 18 dah. Niatlah dalam hati kita je. Tak perlu sebut mulut nak niat dah. Aku ni semaya sunat wudu, semaya sunat hajat, semaya sunat tu, sunat ni, sunat. Allahu Akbar. 18. Jadi boleh pahala 18 semaya boleh. Tapi adakah sama dengan pahala orang yang semaya tak sama tu. Karena kaedahnya makana aktsara fi'lan aktsara sawaban. Barang yang adalah ia barang tu banyak pada perbuatannya, ialah banyak pada pahalanya. Pasti dah. As-sawab ala qadri ta'at. Pahala tu di atas qadar kepenatan. Mana penat orang semaya 2 rakaat, semua 18 niat dia gabung oleh tu dengan orang semaya ke 18 niat tu ni. Tentulah letih orang semaya 18 niat tu.
Itu dipanggil semaya sunat mutlaqah. Adapun semaya sunat panggil sunat maksudah, sunat yang ada tujuan dia, seperti semaya sunat duha, semaya jenazah, semaya jenazah lagi ke semaya apa lagi? Itu kena tengok dalam kitab ni pasal ada semaya sunat maksudah dia panggil. Hak tu dia tidak boleh gabung dengan sesama maksudah, tak boleh. Semaya jenazah nak gabung sekali dengan semaya duha, boleh? Mana boleh? Dia hanya diri dia saja. Itu dah. Dia tak boleh nak gabung dengan hak lain. Jadi tak ada masalah, betul lah. Video hak kat Rashidah Sen tu tak ada masalah, betul. Tak ada masalah. Bukan setakat 5, 18 boleh lagi lah kitab Safinatus Shalah sebut. Tapi perlu ditegaskan bahawasanya pahala tu tidak sama. Pahala tidak sama. Tapi ialah daripada kita tak buat langsung, baik kita buat juga. Sebab di sananya kadang-kadang niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalannya. Mana? Contoh dia semaya 2 rakaat, tapi dia gabung sunat-sunat seumpama sunat mutlak tadi. Sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat hajat, sunat berapa lagi weh? Ikutlah sunat-sunat seumpama sunat mutlak. Ma ulhiqa bih. Barang yang dihubungkan seperti sunat mutlak. Dia gabung dengan ikhlas, dapat pahala semua. Tapi kalau dia semaya sunat wudu 2 rakaat, lepas tu sunat tahiyatul masjid pula 2 rakaat, lepas tu semaya sunat qabliyah pula 2 rakaat, sunat hajat pula 2 rakaat. Tapi banyak sajalah semaya sunat daripada orang lain. Macam gitu. Haba amal surah juga, debu berterbangan juga pasal unjuk. Pasal riak. Timbal baliknya kita kena tengok di kita. Tak suap kira ke? Jadi kalau kita nak pahala besar, semayalah secara berasing-asingnya, secara semaya secara berasing dan ikhlas. Kerana nak pahala yang sangat besar tadi. Kalau kita malah, maka kita boleh nak gabungkan beberapa orang panggil semaya-semaya sunat yang sama waktu dengan sunat mutlak tu di dalam 2 rakaat. Semaya tadi. Boleh? Itu semaya tahiyatul masjid, semaya wudu, sunat wudu. Gabung sekali. Dapat pahala 2-2. Atau bergabung 3, dapat pahala 3-3. Tapi adakah sebesar pahala orang hak semaya ketiga-tiga? Tak. Kenapa? Kana aksara fi'lan, kana aksara sawaban. Gitu kalau tak silap deh kaedahnya. Betul lah. Gitu kaedah dia. Barang yang adalah ia terlebih banyak pada perbuat, maka ia terlebih banyak pada pahala. Tapi itu dia panggil sunat mutlak dah. Adapun sunat maksudah itu tidak boleh digabung antara satu sama lain. Seperti sunat apa lagi sunat duha maksudah. Sunat gerhana. Maksudah tu. Sunat gerhana. Sunat jenazah. Apa lagi semaya hari raya. Semaya hari raya. Sunat maksudah, sunat yang ditujukan dengan dia. Apa lagi? Tak ingatlah. Tengok sendirilah dalam kitabnya. Ya ada sunat mutlaqah, sunat maksudah. Jadi kalau sunat mutlaqah tu yang seumpama dengan sunat mutlaqah itu boleh kita gabungkan niat. Pahala? Pahala banyaklah dapat. Tapi adakah sebesar pahala kalau kita buat tidak. Tu kena tegak. Lama kata, kau relax apa, tak payah maya banyak-banyak. 2 rakaat jadi habis 14 maya. Iyalah dapat pahala tu tapi tidak sebesar orang yang buat semaya 18. Semaya tarawih, itu dia panggil semaya sunat maksudah. Sunat maksudah. Enggak boleh lagi. Banyaklah.
Tu tapi ala kulli halnya nak pahala Tuhan ni besar belaka. Nak asal kita ikhlas. Kita asal kita ikhlas ya. Jadi tak ada salah apa lah. Video Kak Rashidah Hassan tu tak ada salah apa dah. Dah. Cuma kita kena tegah dulu dengan orangnya. Jangan orang mudah lah gitu. Tak payah maya raka lah. Cukup 2 rakaat tu kat habis 18 ke 5 ke. Niat buh lah tu belaka. Dah. Hak aula afdal semaya suku-suku. Semaya asyik-asyik. Tapi boleh tak nak gabung niat? Boleh. Patut hasil tak dapat. Tapi tidak sebesar orang yang semaya dengan secara asing-asing. Semaya hajat suku, semaya tahiyatul masjid suku, semaya sunat qabliyah suku. Jadi banyak rakaat. Banyak tunduk bangun, banyak perbuatan, banyak pahala. Penat dia banyak, lagi banyak. Seperti orang semaya duduk dengan semaya berdiri pada semaya sunat. Sah kedua-dua, betul tak? Sah kedua-dua. Semaya sunat tak disyaratkan kena berdiri. Syarat rukun qiyam pada semaya itu hanya semaya wajib. Tapi adakah sama pahala orang semaya sunat duduk dengan orang semaya sunat berdiri? Tak. Kenapa? As-sawab ala qadri ta'at. Pahala tu di atas qadar kepenatan. Mana penat berdiri dengan duduk? Penat berdiri daripada duduk. Jadi orang hak berdiri lebih banyak pahala daripada duduk. Bukan tak sah dah. Sah. Itu semaya sunat dah. Semaya sunat tu. Tu. Tapi kalau kita, kalau aku berdiri, aku malah buat dah, baik aku duduk. Kalau duduk pun jangan tinggal aku lah. Tu. Dia panggil benda mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Benda yang kita tidak boleh buat belaka, jangan kita tinggal belaka. Malu nak semaya sunat duduk. Biar tak semaya lalu sini. Kayak bodoh gitu. Tu. Malu nak semaya banyak-banyak rakaat. Tak semaya rakaat. Ke rugi gitu. Kalau gitu kita niat jelah semaya 2 rakaat aja, tapi niat habis. Hak mana hak seumpama sunat mutlak. Itu boleh. Tak ada masalah bergapo. Baik. Tapi kalau tanya afdal, khairun, terlebih baiknya orang panggil kita semaya asing-asing karena terlebih banyak pahala. Itu sama. Orang yang bersugi semaya 2 rakaat banding dengan orang yang tidak bersugi. Itu lebih baik semaya orang yang semaya dalam keadaan dia buh gigi. Dah. 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih elok, lebih afdal, lebih banyak pahala daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Habis. Bersugi itu. Dalam hadis lain ada lagi bunyinya fadlus salati bisiwaki ala salati bighairi siwakin 70 dhi'fan. Ada juga hadis bunyi lagi tu. Fadlus salati, bermula kelebihan bagi semaya bisiwaki, dengan berus gigi ni. Ala salati, berbanding di atas semaya bighairi siwakin, dengan tidak buruh gigi. Orang tu buruh gigi dulu pergi semaya. Dengan orang tu tak buruh gigi pergi semaya. Itu 70 dhi'fan. Tu 70 ganda pahala lah. Hadis ada bunyi gitu. Kemudian dia kata bersugi itu selain daripada mencucikan kotor-kotor di mulut dan di celah-celah gigi, ia bersugi itu membawa kepada keredaan Allah. Ni pun kita sebut dah dulu dah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-siwaku matharatun lil fami mardatun lil rabbi wa majlatun lil basari. Bermula berberus gigi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matharatun lil fami, menyucikan ia bagi mulut, mardatun lil rabbi, mendapat redha bagi Allah Taala, wa majlatun lil basari, dan mencerahkan orang panggil mata. Ni keredaan Allah, mencerdikkan akal. Yalah as-siwaku yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi. Bersugi itu ialah menambah ia pada kelancaran bercakap, fil fasahah, fasih cakap, wal aqli, dan menambahkan pada cerdas akal, mencerdikkan akal, wal hifzi, dan kuat ingatan.
mencerahkan mata. Yalah tu. Nah, wa majlatun lil basari. Tu mencerahkan mata. Tu sabit-sabit dalam hadis belaka tu. Melambatkan tumbuh uban rambut. Betul tak? Wa yabti usaiba. Nah, dan membetakkan, melambatkan. Yabti. Batik. Kalau dalam Arab kata sebut batik, betak. Orang Kelantan kan sebut betak. Orang Kelantan ni banyak daripada Arab. Tak tahu ni. Batik. Kelantan kata betak. Melayu standard sebut lambat, lembat. Tu. Melambatkan, boleh juga baca. Melembak, boleh. Melambatkan, membetakkan, melambatkan tumbuh uban rambut. Jadi lambat sikit tumbuh uban rambut. Mana? Kelebihan orang yang bersugi. Tapi kalau dia tumbuh juga. Tumbuh sebelah. Naik sebelah tu, belak tu. Lagi, mengurangkan apa tu? Bongkok. Tu. Mengurangkan bongkok. Bukan tak bongkok langsung. Bokok juga tapi kurang sikit lah. Mengurangkan bongkok. Atau sakit pinggang. Sakit pinggang. Tapi kalau dia kena sakit-sakit juga, ini orang panggil semua ni adab lah ke ni dah. Atas jalan adab dia panggil. Atas jalan adab. Cakap ni atas jalan adab lah ke. Kelebihan ni semua atas jalan adab. Kalau orang tu bersugi pun tapi dia pergi berzina, dapat redha Allah. Boleh. Dia bersugi kuat tapi tak mengaji, nak cerdik akal. Dia bersugi kuat ni, lebuk sugi, pendek semua sugi. Tapi tak mengapa, boleh kuat ingatan. Tak juga. Di sananya kena usaha. Gitu. Ni cakap ni atas jalan adab lah ke ni. Kamu kita ke buri gigi mana kita sakit pinggang juga ni nak ni. Tu. Kena batu karang, kena apa kumen ke berapa nya sakit sungguh lah pinggangnya. Tu contoh. Ni kata bahong ni sugi tak ada kelebihan apa sakit pinggang apa tula. Jangan. Itu atas jalan adab lah ke. Sah menyalahi. Jadi bukan kita nak hak ni bukan nak tak sakit pinggang. Kita tu silap dalam cara memahami. Jadi kalau tanya sebab apa sugi? Sebab tak sugi sakit pinggang. Salah gitu. Kita bersugi itu bukan sebab tak sugi sakit pinggang. Kita bersugi itu kerana tuntutan syarak. Sunat ke wajib ke dia tu kerana tuntutan syarak. Dengan sebab kita bersugi taat perintah Nabi, taat perintah syarak itulah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hilang sakit pinggang. Gitu. Baru boleh istiqamah. Samalah. Selawat, tulah selawat ni amalan tu. Berapa buat amal ni? Sebab nak jadi kaya. Tu tak kaya-kaya pun. Salah niat. Amal nak jadi kaya. Berat gitu dah. Kita beramal ni kerana Tuhan. Itu dah. Mudah-mudahan dengan sebab kita tu beramal selawat ke berzikir ke baca ayat-ayat ni, Allah tu lagi mudah rezeki. Gitu. Bukan selawat nak kaya. Sugi nak hilang sakit pinggang. Salah itu. Tak hilang-hilang sakit pinggang lepas sugi. Tu. Tak kaya-kaya kan? Malah dah beramal pelawak ni. Tak ada duk kaya-kaya kayak gitu. Kalau kita beramal tu kerana perintah Tuhan, sakit kau pinggang, tak sakit kau pinggang, itu kita tu istiqamah beramal. Kerana kita beramal tu bukan nak hilang sakit pinggang, bukan nak kaya. Nak dapat Allah Ta'ala suruh, nak redha Allah Ta'ala tu je. Mudah-mudahan dengan kita selawat ni Tuhan kaya. Gitu. Kalau tak kaya pun tak apa kau, tak apa. Kaya akhirat lebih lagi. Gitu. Bau hubbul maut wa karahiyatud dunya. Cinta hak mati, benci pada hanya untung dunia saja. Gitu. Menggandakan pahala. Yalah. Yudha'iful ajr. Dia panggil menggandakan pahala. Betul lah. Pasal semaya 2 rakaat tanpa bersugi. Itu berat. Semaya 2 rakaat dengan bersugi.
Itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Kayak gitu. Ajar. Yudha'aful ajar. Dia panggil. Nah, menggandakan pahala. Melipat kali ganda ke pahala. Pahala sesuatu sedekah, lipat pula. Tu. Menggandakan pula. Dan mengingatkan dua kalimah syahadat ketika hendak mati. Ini usah sekali ni. Wa a'zamul faidah. Dia panggil. Itu dah. Wa a'zamul fadilah. Boleh kita kata wa a'zamuha, dan yang sebesar-besarnya faedah atau fadilat as-siwa al-istiyaq ni tu annahu yuzakkiru syahadata indal mauti, bahawasanya dia tu jadi sebab bagi mengingatkan akan kalimah syahadat ketika nak mati. Sebab ya. Nah, jadi bukan kata wana tak ngatik, tak tahlil, tak berzikir. Berzikir ni letih kita sugi ingatlah kat la ilaha illallah. Bukan gitu. Nah. Salahlah kalau gitu. Nah. Kata wana tak berzikir, tak ngatik, tak tahlil ke apa? Ngatik tahlil buat gapo, buat letih ya. Gengnya sugi ni enggak nak mati ingat aja dia. Salah bae tu. Tu salah bae gitu kata ni. Kena banyak berzikir. Fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Kena banyak zikir la ilaha illallah. Kalimatul tauhid, kalimatul Islam, tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iza takarrara tahaqqaqa, bila benda tu kita ulang-ulang akan lebih mentahqiqkan kita, meyakinkan kita, mencerakkan kita. Benda kita ulang-ulang lebih kuat ingatan kita. Sebab tu kita ngapa? Lagu mana cara ngapa ke? Dia ulang-ulang. Ulang banyak kali. Baru mudah ingat. Kalau baca sekali gitu pak, nak ingat selalu. Melainkan kita Imam Syafi'i. Bersih sungguh hati lain. Imam Syafi'i ni dia baca ni sendiri tu ingat dah. Bila ni tak sahayak lah. Nah, kita bukan Imam Syafi'i ni, orang hak biasa, orang hak adat biasa gini, hak banyak dosa, banyak maksiat ke apa, kalau nak ngapa, kena ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Ulang sekali lagi, 2 kali, 3 kali, lepas tu dengar pula, dengar. Tu takarrara dia panggil, mengulang-ulang. Idza takarrara tahaqqaqa. Nah, benda apabila diulang-ulang akan lebih tahakkuk, lebih kuat. Tu kuat, tahakkuk mana lebih kuat, ingatan tu lebih kuat. Maka sebab tu banyaklah la ilaha illallah, supaya mudah nak mati itu mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kalau kita tu banyak bersugi, memudahkan lagi asbab bagi memudahkan ingat kalimah syahadat indal mauti. Tu ya. Jadi bukan bersugi itu sebab nak mudah ingat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan. Tapi tu tak zikir dia. Zikir dok semaya, dok gapo, dok belaka tu guano mu ni. Nak mati Islam dak. Dia kata mudah je. Ni rugi ni. Kak nak mati asyhadu alla ilaha illallah. Yang gitu ke? Senang gitu. Dak. Nah. Tapi faedah fadilat yang terbesar ni dan mengingatkan 2 kalimah syahadat ketika hendak mati. Nah, wa a'zamu fadilah wa a'zamuha wa a'zamu fadilatiha, sebesar-besarnya orang panggil fadilat, bagi fadilatnya bersugi ni, analistiak yuzakkiru syahadata indal mauti, bahwasanya berberus gigi ni mempermudahkan akan ingat kalimah syahadat ketika nak mati. Habis. Kemudian kata muallif, sekiranya seseorang itu tidak dapat, apa makna tidak dapat ni? Tidak terdaya, tak mampu. Tak mampu nak bersugi, seumpama hak dia sebut dah sebelum ni. Mana? Tu tak kala hendak membaca Quran, tak kala hendak sembahyang, tak kala berubah bau mulut, tak kala baharu bangun dari tidur, tak kala gigi jadi kuning, tak kala hendak tidur, tak kala hendak mengambil air semaya, tak kala hendak membaca hadis, tak kala hendak berzikir. Banyak tu. Nah, benda-benda sugi belaka, dak gerak hamba dak bawa berigi sama kulu kelih. Nah, maka hendaklah sayugialah
bersugi di masa-masa yang tersebut silap deh. Hendaklah ia seorang tu bersugi sekurang-kurangnya. Aqallu dia panggil. Sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Buih gigi sehari semalam tak apa dah. Sekurang-kurang dapat juga pahala bersugi. Jangan tak ada langsung. Sehari tak buih gigi. Macam budak kecil ni. Sehari pun tak buih gigi dia. Aduh, jangan. Kata saya duk sah ke ustaz, tak ada nak. Bukan masalah duk sah ke. Dapat juga apa hak sunat dalam agama ni. Gitu. Jadi kalau moleknya tu tika nak baca Quran sugi, tika nak semaya sugi, tika nak berubah bau mulut sugi. Tapi tika nak semaya tu ialah sebelum daripada nak semaya lagi. Itu lepas berwuduk. Sebelum berwuduk, selepas berwuduk. Sebelum berwuduk tu untuk siwak ketika mana berwuduk. Ketika nak ambil semaya, sebelum nak ambil semaya, sugi dulu. Sudah ambil semaya, bersugi pula tu kerana nak semaya. Bukan bersugi nak semaya ni ketika usalli fardha. Ada pun ketika duk lasah, itu bukan hijab kita nak bergigi dah. Itu tumpuan kitanya supaya dapat takbiratul ula atau dapat rakaat dengan tu imam. Bukan gigi mana bunyi gini. Tu imam walam yulak dah. Tak kena itu tu. Salah faham tu. Bersugi nak semaya ni ialah selepas wuduk. Bersugi bagi wuduk sebelum wuduk. Gitu dah. Habis itu. Tu banyak hak silap faham. Kemudian masuk tajuk baru pula istinja'un. Ai hadza faslun fi bayanil istinja'i. Bermula ini satu fasal pada menyatakan hukum istinja. Istinja ni nak sambung lalu kan nak berhenti situ dah. Nak tah dah ni dah. Boleh? Nak berhenti situ? Boleh dah? Di sisi fuqaha ada 3 lafaz. Istinja, istitabah, istijmaru. Ada 3 istilah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sadaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.